وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, lagi sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pertemuan di pagi yang permai ini, dan alhamdulillah pada hari ini kita berada pada hari ke-21 puasa Ramadan Al-Mubarak tahun 1432 Hijriah. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita merupakan puasa yang berkualiti pada tahun ini, dan semoga Allah mengizinkan kita mendapat ganjaran istimewa bersempena dengan malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr." Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Al-Qadar. Kami menurunkannya artinya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan Allah menurunkan Al-Quran keseluruhannya ke langit dunia di bulan Ramadan pada malam Al-Qadar. Itu tafsiran sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan tentang fasa-fasa penurunan Al-Quran. Al-Quran diturunkan berfasa-fasa, bertahap-tahap. Dari langit tertinggi ke langit dunia, diturunkan ke semuanya sekaligus di bulan Ramadan pada malam Al-Qadar. Itu satu tafsiran yang boleh kita terima pakai, yang boleh kita ambil pakai. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apakah yang kamu tahu tentang malam Al-Qadar? Apa yang kamu tahu? Sebenarnya tidak ada orang yang tahu kecuali selepas diberitahu oleh Allah. Sebab ia berkaitan dengan perkara yang gaib. Seperti yang kita pelajari di sini, hal ehwal agama memerlukan nas dan dalil untuk kita memahaminya. Apatah lagi jika ia berkaitan dengan perkara yang gaib. Kelebihan malam Al-Qadar tidak diketahui oleh sesiapa pun, sebab ia berada dalam ilmu Allah. Ia gaib daripada kita. Maka Allah bertanya kepada kita, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadr?" Apa yang kamu faham tentang malam Al-Qadar? Allah bertanya, Allah yang memberikan jawapan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu beribadah dalamnya lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. 1000 bulan. Ganjaran yang Allah berikan seolah-olahnya kita beribadah 1000 bulan. Sedangkan kita hanya beribadah pada satu malam. Tetapi Allah yang maha kaya, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pengampun, sudi memberikan ganjaran kepada kita seolah-olah kita beribadah 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita tukarkan kepada tahun, ia bermaksud lebih kurang 83 tahun. Lebih kurang 83 tahun. Beribadah hanya satu malam, mendapat pahala seolah-olah beribadah 83 tahun. Artinya, kalau kita gunakan matematik Allah,
menggunakan matematik Allah. Matematik Allah berpandukan nas yang mengatakan andai kata kita melakukan satu dosa, kita hanya mendapat satu dosa. Dosa tidak Allah gandakan. Kita melakukan satu kesalahan, Allah balas dengan satu kesalahan. Tidak digandakan. Tetapi andai kata kita melakukan satu kebaikan, Allah ganda 10. Malah berpandukan hadis, Allah boleh gandakan 700 kali ganda. Allah boleh gandakan 10, Allah boleh gandakan 700. Satu kebaikan diganda 10, diganda 700. Kemudian satu kebaikan pada malam Al-Qadar digandakan seolah-olah beribadah 83 tahun. Tahun depan berkesempatan bertemu Al-Qadar lagi, ganda lagi 83 tahun. Kalau kita guna matematik Allah, kita merasakan orang Islam ini takkan sesiapa pun masuk neraka. Walaupun kita ini dhaif, kita pastinya berdosa. Tetapi memandangkan dosa yang kita lakukan tidak digandakan, kebaikan yang kita lakukan digandakan begitu banyak sekali, akhirnya bila kita himpun kesemuanya sekali menggunakan matematik Allah, ia bermakna himpunan pahala akan menimbus himpunan dosa. Akhirnya himpunan pahala akan menimbus himpunan dosa, dan akhirnya disebabkan pahala lebih banyak, disebabkan gandaan Allah, kita ke syurga. Namun hadis mengatakan ramai juga yang beriman itu masuk neraka. Artinya walaupun Allah berikan bonus sebesar itu, orang tidak manfaatkannya. Sebagai contoh, di musim Ramadan masih ada lagi yang mencuri, masih ada lagi yang mengumpat, masih ada lagi yang menipu, masih ada lagi yang bergaul bebas, malah yang berzina, melakukan seks bebas, masih ada. Allah nak berikan ganjaran gandaan, dia tolak. Dia pilih melakukan maksiat dan dosa-dosa besar. Itulah manusia yang malang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, kita harapkan kita tidak seperti itu. Mari sama-sama kita mengejar semampu boleh malam Al-Qadri ini. Kita sebutkannya sebagai malam Al-Qadri. Kita tak mampu terjemahkan maksud Al-Qadri dalam arti kata yang sebenarnya. Walaupun di barat, orang-orang di barat yang memeluk Islam, mereka menterjemahkan Lailatul Qadri, malam Al-Qadri, sebagai the night of power. The night of power, malam kekuasaan, malam kehebatan. Itu pun power pun sebenarnya terjemahannya tak 100% tepat untuk menerangkan Al-Qadri. Jadi kita kekalkan Al-Qadri, kita istilahkannya sebagai malam Al-Qadri, malam anugerah Allah. Beribadah padanya, mendapat ganjaran seolah-olahnya beribadah 83 tahun, iaitu 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat dan ruh turun ke bumi, dan turun dengan salam, salamun, dengan kesejahteraan sampai waktu fajar. Jadi malaikat turun ke bumi, malaikat, jumlah malaikat begitu ramai, subhanallah. Bayangkan ketika berlaku Isra' dan Mi'raj, hadis mengatakan Nabi sampai ke langit yang ketujuh, dilihatnya Nabi Allah Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Itu di alam ghaib, lebih kurang macam Kaabah kita walaupun tak sama. Baitul Ma'mur, di Baitul Ma'mur setiap kali datang 70,000 malaikat beribadah pada setiap masa, dan bila malaikat itu keluar, datang lagi 70,000 malaikat beribadah, dan yang keluar tidak akan datang lagi beribadah di situ sampai ke bila-bila. Begitulah cara nak memahami jumlah malaikat punya ramai.
Kita jika pergi ke Mekah berulang kadang-kala. Umrah tahun depan, rindu Kaabah pergi pula. Muka ni nampak tahun lepas. Alhamdulillah. Tapi malaikat datang ke Baitul Ma'mur tidak datang semula sebab malaikat begitu ramai. Tiba-tiba pada malam Al-Qadri Allah menceritakan benda yang kita tak tahu. Tapi bila Allah beritahu baru kita tahu. Malaikat dan ruh turun. Tanazzalul malaikati waruh. Ini alam ghaib. Apa sebenarnya yang berlaku? Allahu a'lam. Tapi Allah mengatakan malaikat dan ruh turun ke bumi. Tanazzalu, turun. Tanazzul, turun. Dan membawa salam. Bukan membawa bala, bawa kesejahteraan, mendamaikan. Jadi ulama mengatakan malam Al-Qadar itu hening, mendamaikan. Sebab itu ada ulama mengatakan kita tak tahu bila Allah mengetahui, tapi mungkin antara isyaratnya malam itu sampai ke subuh agak hening. Suhu tak panas sangat, tak sejuk sangat, selesa, tenang, aman. Mungkin itu antara isyarat malam itu malam Al-Qadri. Allahu a'lam. Kita pun tak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Allah lebih mengetahui. Yang penting kita mengejar dengan melaksanakan ibadah sebaik mungkin. Dan jangan kita dengar dan percaya kisah-kisah sensasi tentang malam Al-Qadri. Orang Melayu kita suka dengar cerita sensasi. Dia suka cerita hantu motel, cerita suaka kampung. Ada gambar apa? Awek aku jembalang, begitulah lebih kurang. Awek aku jembalang. Dia suka cerita macam tu. Saka, INTU, lebih kurang cerita begitu. Yang tu rating akan naik. Kita mau rating beribadah naik, bukan rating hantu motel yang naik. Jadi rating ibadah kita kena naik. Rating. Jangan kita percaya sangat dengan kisah-kisah sensasi. Kononnya pada malam Al-Qadar, jika you keluar ke halaman you akan lihat pohon-pohon rokok dan sujud. Pokok menegak. Pada malam Al-Qadar dia rokok. Ada yang sujud. Itu malam Al-Qadri. Jadi setengah orang dia tak ibadah, dia pergi tengok pokok. Dia tidak beribadah, dia nak pergi tengok pokok. Tengok-tengok pokok menegak sampai ke subuh, tak sujud. Sama macam dia tak sujud, tapi pokok lagi baik. Sebab Allah mengatakan pokok itu bertasbih sebenarnya. Dia tak tasbih. Duk perhati pokok, duk tunggu benda pelik. Itu kisah-kisah sensasi. Lailatul Qadri sebenarnya bukan dikaitkan dengan pokok sujud. Lailatul Qadri apa dia? Allah sudah tanya dan Allah sudah menjawab. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Kamu tahu apa dia? Malam Al-Qadri. Ini dia. Pahalanya begini. Malaikat dan ruh turun. Salam, kesejahteraan sampai fajar. Cukup. Tak ada Allah sebut tentang pokok sujud, pokok rokok. Tak ada. Jangan menambah-nambah walaupun kita tahu Allah bisa melakukan apa-apa saja. Kita tahu. Tapi tak ada kita kaitkan dengan malam Al-Qadri. Semoga insya-Allah kita dapat mengejarnya, dan salah satu doa yang Nabi ajar kepada kita untuk kita kerap-kerapkan menyebutnya ketika mengejar malam Al-Qadri ialah sebuah doa yang berbunyi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Rabbi, ya Tuhan, kamu itu pemaaf, maafkan aku. Dan itulah isinya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Versi Malaysia, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Bolehlah juga, insya-Allah. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbil af fa'fu anni, boleh juga. Sebutkan itu selalu. Balik daripada masjid, nak sampai ke rumah, sebut Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, minta kemaafan. Kemaafan itu paling berharga dalam hidup kita, insya-Allah. Jadi itulah sedikit tentang malam Al-Qadri. Sebab kita berada di penghujung Ramadan, semoga insya-Allah kita bertemu dengan amal-amal yang soleh. Kita kembali kepada agenda kita. Kita masih mengkaji surah nombor 73. Kita masih mengkaji surah Al-Muzammil, iaitu orang yang sedang berselimut. Dan pagi ini kita sampai ke penghujung surah, iaitu ayat nombor 20. Satu ayat tapi panjang sedikit, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail. Ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu 'indallah huwa khairun wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Al-Muzammil ayat 20, penutup surah, yang bermaksud, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahawasanya kamu berdiri solat kurang daripada 2/3 malam ataupun separuh daripada malam ataupun 1/3 daripadanya, dan demikian juga dengan orang-orang yang bersama-samamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberikan keringanan kepadamu. Justru bacalah apa yang mudah bagimu dari Quran. Dia mengetahui akan ada dari kalanganmu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari kurniaan Allah. Dan juga terdapat orang-orang lain yang berperang di jalan ilahi. Maka bacalah apa yang mudah bagimu daripada Quran. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat. Dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Dan apa saja kebaikan yang kamu lakukan untuk dirimu, kamu memperoleh balasannya di sisi ilahi sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya dari sisi Allah. Maka mohonlah keampunan kepada ilahi. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, itulah penutup pada surah Al-Muzammil. Kita telah membicarakan ayat-ayat sebelumnya yang mendatangkan banyak kesedaran dan keinsafan kepada kita.
Pertama sekali kita menyedari betapa surah Muzammil ini merupakan surah yang awal ataupun dari kalangan surah yang awal yang diturunkan ke atas Nabi. Malah selepas Iqra, ayat-ayat dari surah Al-Muzammil inilah yang menyusulinya. Nabi SAW kembali daripada Gua Hira dalam keadaan ketakutan selepas bertemu dengan malaikat Jibril yang memeluk baginda, menyuruh baginda membaca, dan baginda mengatakan, aku tidak tahu membaca. Kemudian Jibril mengajar baginda apa yang perlu dibaca. Yang perlu dibaca ialah ayat-ayat suci, kalam-kalam Allah, Al-Quranul Karim, wahyu. Dan ini ayat-ayat yang perlu dibaca, ayat-ayat awalan daripada Al-Quran. Dan selepas ini kamu akan terus membacanya sehingga Al-Quran lengkap dan sempurna. Ini 5 ayat permulaan, iaitu 5 ayat permulaan bagi surah Al-Alaq. Rasulullah ketakutan. Rasulullah menerima kejutan. Balik. Seterusnya diselimut oleh Khadijah radhiyallahu anha. Baginda berkata, zammiluni, zammiluni. Selimutlah daku sebab rasa terkejut dan badan kurang enak, kurang selesa. Maka kemudiannya turunlah ayat-ayat dari surah Al-Muzammil. Wahai dia yang sedang berselimut, get up, bangun, kata Allah, bangun. Laksanakan ibadah. Dan ibadah yang Allah tekankan ke atas Nabi ketika itu ialah qumil lail, hidupkan malam. Malam lebih damai, lebih selesa, lebih hening, lebih aman untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada 2/3, sama ada 1/3 ataupun separuh, kamu boleh pilih. Tapi yang pentingnya hidupkan malam, bina kekuatan. Sebab tugas yang kamu akan pikul tugas yang berat. Tenaga kamu, kekuatan kamu kena kekuatan luar biasa. Sebab orang akan mencacimu, orang akan mengutukmu, orang akan menghalaumu, orang datang hendak membunuhmu. Kamu perlukan pertahanan yang kental, dan pertahanan yang paling baik, pertahanan dalaman. Pertahanan dalaman yang akan melahirkan redha. Pertahanan dalaman yang akan melahirkan sabar. Pertahanan dalaman yang akan melahirkan tawakal. Pertahanan dalaman yang akan melahirkan cekal. Pertahanan dalaman yang akan melahirkan kesyukuran. Ucapan terima kasih kepada Allah walaupun kita sakit. Walaupun kita menderita. Itu pertahanan yang kita perlukan. Jika dalaman kuat, insya-Allah yang lain menjadi mudah. Tetapi jika dalaman tidak kuat, ujian tidak seberapa, kita jatuh terus. Ujian tidak seberapa, tapi kita jatuh terus. Mengapa ujian tidak seberapa, tapi kita jatuh terus? Sebab dalaman tidak kuat. Maka membina pertahanan dalaman inilah hal yang Allah pentingkan ke atas Nabi SAW. Justru wahyu yang awal yang Allah turunkan ke atas baginda menekankan tentang pembinaan benteng dalaman yang mantap lagi utuh. Maka Allah mengarahkan Nabi, qumil lail, bangunlah malam beribadah. Iktibar kepada kita untuk mencontohi Nabi kita SAW semampu boleh, insya-Allah. Kemudian kita telah membaca ayat-ayat dan memahami ayat-ayat tentang kepentingan kita bersabar. Allah memerintahkan Nabi pada ayat 10, wasbir ala ma yaqulun. Sabarlah dengan apa yang mereka katakan, sabarlah dengan apa yang mereka ucapkan. Sabar ni penting. Tapi sabar ini akan lahir jika jiwa kita kental.
Dan jiwa yang kental ialah jiwa yang ada tunjangnya. Jiwa yang kosong ialah jiwa yang tidak ada tunjang. Jiwa yang tidak bersangkut dengan sesuatu kekuatan. Kita kena sangkutkan hati kita pada satu kekuatan. Sangkutkan hati kita. Hati kita ada penyangkut, sangkut pada apa? Sangkut kepada Allah. Penyangkut hati itu sangkut kepada Allah. Itulah iman. Keimanan melahirkan keyakinan kepada Allah dan melahirkan hubungan berterusan dengan Allah. Akhirnya kita sabar. Sebab kita berkait dengan Allah. Aku sabar. Nampak duniawi macam rugi, tapi tidak rugi sebab Allah ada. Itu penting. Nampak macam kalah, tapi tidak kalah sebab Allah ada. Nampak macam teruk, tapi tidak teruk sebab Allah akan tolong. Akhirnya kami akan menang. Itu semua kekuatan yang orang lain tidak ada. Kita jatuh, tapi kita senyum. Sebab jatuh ni sebenarnya ada hikmah. Siapa boleh berkata demikian? Jatuh, sakit, luka, menderita, merana, tapi masih senyum. Pasal apa you senyum? Sebab insya-Allah sakit ini sebenarnya bagus. Menderita ini sebenarnya bagus. Bagus macam mana? Kalau saya bersabar ada pahala. Sebenarnya sakit ini mengkifaratkan dosa. Sebenarnya orang yang Allah sayang dia sakit. Sebab itu saya senyum. Sebab insya-Allah Allah sayang pada saya. Sebab itu saya sakit. Saya diuji. Rasul yang paling Allah sayangi pun diuji. Saya termasuk dalam golongan yang Allah sayang sebab saya pun diuji. Maka melahirkan senyuman. Siapa boleh menderita dan senyum? Siapa? Siapa boleh sakit dan senyum dan berkata Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, thanks be to Allah, thank you Allah. Siapa boleh berkata ketika merana? Orang yang benting dalamannya kuat sahaja. Benting itu bertunjangkan iman. Itu rahsia iman. Orang Gaza, Palestin Gaza, orang Islam Gaza boleh bertahan sampai sekarang. Ada pelajar dari Gaza buat masters PhD di USM. Kita bertanya padanya, bila kamu selesai masters kamu, PhD kamu, are you going back to Gaza? Are you going back to Gaza? Dia kata insya-Allah, yes of course. Sudah pasti saya akan balik di sana untuk berjuang. Berjuang di sana penuh penderitaan. Tapi dia nak balik. Siapa boleh faham benda ini? Siapa boleh faham? Orang biasa tidak mungkin faham. Tak ada untung duniawi bagimu. Balik untuk menerima masalah. Bagi dia, dia bukan sekadar masalah. Ya, perjuangan yang Allah sayang. Siapa boleh faham benda itu? Orang yang beriman sahaja. Sebab itu, itulah antara rahsia iman. Hebat. Kekuatan iman, dia menyebabkan manusia melakukan perkara luar biasa. Yang tak terfikirkan kita kadang-kadang. Masya Allah. Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Kias pada kita pula dalam bentuk kecil-kecilan. Tadi cakap tentang orang, jauh Gaza perginya. Cakap tentang kita juga, kita berpuasa di musim Ramadan. 29 hari, mungkin 30 hari, sebulan penuh. Non-Muslim melihat kita berpuasa. You fast during the night time, you berpuasa waktu malam. Tak, berpuasa waktu malam senang. Tidak, tak makan. Memang siapa pun boleh buat. Tidak, we fast during daytime. Waktu kita bergerak, beraktiviti, berkerjaya, mengadakan mesyuarat, mengadakan projek, ketika yang sama kita berpuasa, paling kurang tidak makan, tidak minum, tidak jimat, paling kurang di waktu siang. Itu pencabaran. Kita boleh buka puasa, siapa pun tak tahu, tapi kita tak buat. Kerana siapa? Kerana dia. Itu latihan.
Itu yang hadis mengatakan, puasa ini kata Allah bagiku. Bagiku. Pahalanya aku rahsiakan. Bagiku. Ditimbang di hari kiamat, baru Allah berikan pahala yang istimewa itu pada mukmin-mukminah yang berjaya berpuasa dengan baik. Bagiku. Begitu istimewa sekali. Kita buat kerana dia, itulah harga iman. Itulah harga iman. Kita tinggalkan maksiat kerana dia, itulah harga iman. Begitu istimewa. Masya Allah. Jadi iman itulah melahirkan sabar. Masya Allah. Maka itulah sedikit ulang kaji kepada apa yang kita bicarakan sebelum ini. Terus kita masuk ayat 20 penutup surah Al-Muzammil. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan. Ayat 20 merupakan ayat rukhsah. Ayat yang meringankan hukum berkaitan solat malam, mengikut tafsiran beberapa orang ulama. Sebab itu Allah mulakan dengan kenyataan, Inna rabbaka ya'lam, Tuhan kamu mengetahui bahawa kamu berdiri untuk bersolat di waktu malam kurang dari 2/3. Kadangkala separuh malam, kadangkala kamu bersolat 1/3 malam sahaja. Ada masanya 2/3 malam, ada masanya separuh malam, ada masanya 1/3 malam. Dan semua ini Allah izinkan. Sebab Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Di setengah negara, ada malamnya pendek, ada malamnya lama. Ada waktu musim sejuk, ada waktu musim panas, ada winter, ada summer. Malam siang ukurannya tak sama. Tapi Allah mengatakan, aku yang menentukan ukuran-ukuran itu. Jadi ukuran hidup ni Allah tentukan. Ini yang menarik. Bila menulis tentang Islam kepada non-Muslim, saya suka menceritakan pada mereka tentang satu surah dan satu ayat. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa, allazi qaddara fahada. Nak mencerita tentang Islam, saya suka sebut ayat itu pada non-Muslim. Sabbihisma rabbikal a'la. Maha suci Allah yang agung. Allah bagi kita a'la. Subhana rabbiyal a'la dalam solat. Subhana rabbiyal a'la. Allah ini maha tinggi, maha agung. Maksudnya maha dalam semua kebaikan. Tidak ada tandingan. Allazi qaddara fahada. Qaddara fahada. Sebelumnya khalaqa fasawwa. Khalaqa fasawwa, qaddara fahada. Ini 4 kalimat saya sampaikan kepada non-Muslim. Kami hidup bertunjangkan Allah a'la. Dia khalaqa fasawwa, dia qaddara fahada. Khalaqa, kami beriman dia pencipta. Tidak seperti saintis yang etis. Alam ini wujud secara rambang, coincidence, by chance. Tidak ada peranan Tuhan. Tidak ada sama sekali. Charles Darwin berkata demikian, Sigmund Freud berkata demikian. Sekarang Stephen Hawking pula berkata demikian. Richard Dawkins tulis buku baru-baru ini, saintis masa kini, menulis buku berkata demikian. Tuhan tidak ada, Tuhan tidak perlu ada. Kami Muslim berkata, Allah ada, Tuhan ada, bukan sahaja ada, dia mencipta segala-galanya. Khalaqa, kemudian fasawwa,
Dan dia sempurnakan penciptaan. Penciptaannya cantik. Penciptaannya elok. Dalam surah Al-Mulk Allah mengatakan, tengok langit. Tengok lapisan langit. Perhati lagi sekali. Temui tak kecacatan di sana? Tak ada. Itulah ciptaan Allah. Khalaqa fasawwa. Dia bukan sekadar mencipta. Dia mencipta dan dicantikkan penciptaannya. Sehingga kita manusia ini sebagai makhluk Allah cantik. Datang seorang yang pelik sedikit, tak cantik dah. Contoh, datang seorang, tiba-tiba telinganya 3. Nak faham sawwa, nak faham sempurna dan cantik penciptaannya, datang seorang telinganya 3. Satu kanan, satu kiri, satu terpacak di belakang. Siapa mencemburuinya? Ya Rabbi, tak adil. Kami nak juga telinga 3. Mengapa beri kat dia seorang? Kita tak berkata demikian. Kita berkata kesian kat dia. Kesian pula. Padahal dia dapat lebih. Lebih. Tapi kita kesian. Patutnya 2 saja. Ada seorang pula datang lubang hidung 3. Tak adil. Kami pun nak juga lubang hidung macam tu. Napas lega. Tak, kesian. Patut bedah tutup satu ni. Kesian pula you. Itulah sawwa. Dia cipta dan dia sempurnakan penciptaan dengan elok sekali. Kemudian Allah sebut allazi qaddara fahada. Dalam ayat yang kita bacakan ini ada kalimat qaddara. Allah tetapkan ukuran, Allah kadarkan ukuran. Jadi apa yang Allah jadikan ada ukuran. Sebab itu saintis menemui matematik di kosmos. Mereka sebut matematik itu sebagai constants. Constants. Ada ukuran di langit yang tak pernah berubah sampai hari ini. Jika berubah, alam ni hancur. Dalam bahasa astrofisis, ini dinamakan sebagai constants in the cosmos. Dalam ilmu kosmologi, disebut constants in the cosmos. Ada matematik yang tak berubah. Qaddara. Dalam ayat yang kita bacakan ini, Allah sebut, dia mengkadarkan, menetapkan ukuran malam dan siang. Ukuran malam dan siang bukan dijadikan secara rambang. Ada ukuran. Panjang pendek malam itu berbeza antara negara. Tapi semuanya berlaku dengan ukuran Allah yang menjadikan semua itu dengan kesempurnaan yang dia maha mengetahui tentangnya. Ukuran inilah yang kita terjemahkan dalam bahasa kita sebagai contoh dengan bahasa ekosistem. Ada ekosistem. Kita hirup oksigen, keluarkan karbon dioksida. Pohon ambil karbon dioksida. Pohon hirup karbon dioksida, keluarkan oksigen. Kita hirup semula oksigen. Ada pusingan dengan ukuran, dengan kadarnya. Siapa buat? Allah. Dan kemudian saya beritahu kepada non-Muslim, selepas dia mencipta, dia elokkan penciptaannya, semua dengan ukuran. Kemudian dia sebut, allazi qaddara fahada. Dialah yang memberikan huda, guidance. Di samping dia mencipta, dia elokkan penciptaan, ada ukuran. Tiba-tiba dia mengatakan fahada, dialah akhirnya memberikan petunjuk. Dengan petunjuk itulah kita kenal apa dia malam Al-Qadar. Apa nak kita kejar. Bagaimana kita bersolat. Dia utusnya Rasul dengan kitab-kitab. Hada. Kitab itu petunjuk. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Di musim Ramadan lah Allah turunkan Quran. Huda. Huda dikaitkan dengan hada. Hada dia beri petunjuk. Petunjuk, huda, berkait. Quran ini hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dia berikan petunjuk itu, kita kenal apa itu Islam, apa itu iman daripadanya. Dengan 4 kalimat itu, kita kenal Allah.
khalaqa fasawwa, qaddara fahada. Dalam buku saya Islam dan Misunderstood Religion, saya perkenalkan Allah pada non-Muslim dengan 4 kalimat itu. Dan pada ayat 20 surah Al-Muzammil, Allah menceritakan tentang malam dan siang. Allah mengatakan malam dan siang itu Allah tetapkan kadar ukurannya, lamanya, panjang pendeknya. Allah tetapkan. Walaupun dia berkaitan dengan matahari, berkaitan dengan bulan, tapi ukuran semua itu Allah yang tentukan. Ia melahirkan fenomena malam dan siang. Yang penting ialah kita isikan malam dan siang dengan ibadah. Malamnya ada qiyamul lail. Allah cipta malam. Kamu hidupkan malam. Itu saja. Kamu bukan pencipta malam, aku pencipta malam. Kamu kerja kamu bukan mencipta malam, menghidupkan malam. Iaitu dengan solat seperti yang kita sebutkan sebelum ini. 2/3 pun okey, 1/2 pun okey, 1/3 pun okey, terpulang padamu. Tapi hidupkan malam. Kemudian Allah sebutkan selepas itu, alima allan tuhsu fataba alaikum. Allah mengetahui kamu tak dapat menentukan batas-batas waktunya. Nak kira betul-betul batas waktu 1/3, 2/3, berapa jam sebenarnya 2/3 dari malam? Macam orang bertanya pada kita, Ustaz, 2/3 malam ni berapa jam? Allah sudah jawab. Nak tentukan cara tepat tu susah. Tapi tak apa. Benda yang Allah tak ketatkan, jangan ketatkan. Lebih kurang. Tak payah nak kira, ambil pula kalkulator 2/3 nah. 2/3 kali berapa? Tak payah. Simpan kalkulator, kira duit raya. Nak keluar banyak. Kalkulator, kiralah duit raya ni nak hangus banyak mana. Kira. Tapi dalam bab ibadah, Allah taklah ketat macam tu. 2/3 lebih kurang. 1/2 lebih kurang. 1/3 lebih kurang. Allah tahu kamu susah nak mengiranya dengan tepat. Tak apa. Itu bahasa Allah. Itu bahasa Allah. Maka dia memberi keringanan kepadamu. Sebab itu saya sebutkan tadi ayat 20 surah Al-Muzammil, satu ayat keringanan ke atas Nabi dan umat Islam. Apa keringanannya? Kata sebahagian ulama, solat malam pada asalnya wajib. Kata setengah ulama, solat malam pada asalnya wajib. Maka sekarang pada ayat 20 yang datang kemudian, Allah mengatakan fataba alaikum. Allah maafkan kamu, Allah berikan keringanan pada kamu sekarang. Tak wajib lagi. Ada ulama mengatakan kalimat fataba alaikum tak diberatkan kamu lagi selepas diwajibkan solat yang 5. Selepas berlaku Isra' dan Mi'raj, datang kewajipan solat yang 5, maka Allah mengatakan solat malam yang sebelum ini dibebankan ke atas kamu, tak lagi dibebankan. Buatlah sekadar yang terdaya. Rupa-rupanya bila Allah menurunkan Al-Muzammil, kewajipan itu ke atas Nabi, tapi Nabi mengajar pada sahabat. Sahabat-sahabat pun pulun melaksanakan qiyamul lail. Pulun. Nabi SAW sedia maklum beribadah. Masya Allah, tak payah kita ulangi. Sahabat-sahabat selepas diajar tentang qiyamul lail, solat 5 belum diwajibkan lagi, belum ada, belum berlaku Isra' dan Mi'raj, tapi solat sudah ada. Cuma solat yang 5 belum ada. Tapi kewajipan solat sudah ada. Walaupun di peringkat awal Islam, kata ulama. Berdasarkan ini, surah Al-Muzammil turun awal Islam. Isra' Mi'raj di penghujung episod Makkiyah, di penghujung episod di Mekah. Ini awal. Lantas kewajipan solat sudah ada ataupun tiada di peringkat awal Islam? Jawapannya sudah ada. Dalam bentuk qiyamul lail. Maka Nabi ajar pada sahabat. Sebab itu kalau kita perhatikan balik ayat sebelumnya, masih ayat 20 tapi di peringkat awalnya yang tak saya fokus sangat tadi, Allah kata apa? Iaitu
inna rabbaka ya'lamu sebagainya, wa nisfahu wa thulusah wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Itu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, maksudnya yang melakukan ibadah itu termasuk ta'ifatum minal ladzina ma'ak, segolongan dari kalangan yang bersama denganmu, yang bersama denganmu. Siapa bersama denganmu? Sahabat-sahabat. Jadi Qiyamul Lail ini walaupun asalnya Allah turunkan dan wajibkan ke atas Nabi, tapi akhirnya sahabat menyambut dan sahabat bersolat dengan tekun sekali. Riwayat mengatakan ada sahabat tak tidur malam. Selepas mendapat ayat ini, terus tak tidur malam. Mereka Qiyamul Lail dengan tekun sekali sampai ke pagi. Maksudnya punyalah takut untuk mereka tidak bersolat malam, dan punyalah takut mereka beribadah kurang. Mereka tekun sekali sampai sepenuh malam mereka penuhi dengan ibadah. Akhirnya Allah turun ayat ini. Allah kata, ba'alaikum, Allah beri keringanan pada kamu. Taklah sesusah itu. Jangan bebankan dirimu seberat itu. Sebab itu ayat 20 ayat keringanan. Dan seterusnya Allah berkata, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah yang kamu tahu daripada Quran. Sahabat-sahabat, setiap ayat yang turun nak dihafaznya, nak dibacanya sepenuh malam. Allah kata, tak perlulah terbeban macam itu. Baca apa yang senang saja. Sebab itu dalam bab ibadah ni dia senang. Dia senang. Nak solat senang. Senang. Yang bagi susah kita. Oh, ini nak solat, ini apa kena baca? Apa kena baca? Allah kata bacanya mudah saja. Maka kalam Allah ini melahirkan tafsiran dan melahirkan pandangan. Maka ulama menghimpunkan kalam ini dikaitkan dengan hadis. Maka lahirlah pandangan antara ulama. Ada ulama mengatakan perintah Allah, bacalah apa yang mudah daripada Quran. Apa yang mudah? Ulama bertanya, bacalah apa yang mudah. Mereka bertanya, apa yang mudah? Maka dikaitkan dengan hadis. Yang mudah itu maksudnya Fatihah. Mudah saja. Sebab itu bacaan Fatihah diwajibkan bagi setengah pandangan ulama bagi setiap rakaat solat. Mudah saja. Fatihah, budak kecil pun mudah membacanya. Memang mudah. Anak-anak kita yang kecil, suruh dia baca surah Al-Jin. Suruh anak kita baca. Ini nak semayang kena baca surah Al-Jin. Pakai sampai matilah tak baca. Surah Al-Jin, cik takut, tak berani dia. Kena baca ni surah Al-Waqi'ah. Tak pernah dengar. Kena baca surah Fatihah sahaja. Surah Fatihah macam kacang. Macam kacang. Amma tayassara min, bacalah apa yang mudah. Budak-budak pun boleh menghafaz. Mudah kata ulama. Maka bacaan Fatihah umul kitab dan mudah. Satu pandangan. Tapi Imam Abu Hanifah berikan tafsiran yang berbeza. Allah tak kata pun demikian. Allah kata yang mudah. Mudah. Apa yang you tahu? Lantas bagi Imam Abu Hanifah tak mesti baca Fatihah. Tak mesti baca Fatihah. Baca apa-apa surah yang kamu tahu, yang mudah bagimu, yang mudah bagimu. Apa saja yang mudah bagimu, yang you tahu. Dan semayang itu sah. Imam Abu Hanifah. Pendapat ini semuanya cantik, semuanya betul. Ulama berijtihad. Jika betul dapat 2 pahala, 2 ganjaran. Jika salah tak ada dosa, 1 ganjaran. Tak ada masalah. Semua beri pandangan, semuanya dimuliakan, dihormati. Praktikalnya pada kita dengan pendapat-pendapat ini, contohnya kita berdakwah pada non-Muslim. Non-Muslim baru perlu Islam, nak semayang, Fatihah pun belum hafaz. Fatihah pun belum hafaz. Pendapat Imam Abu Hanifah paling relevan bagi mereka. Kata Imam Abu Hanifah, baca 1 ayat pun dah sah dah.
Apa yang you tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, bagus. Itu saja. Itu saja. Itu mudah. Saya nak makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa makan. Senang. Setiap kali makan, baca. Setiap kali makan, baca. Jadi melekat. Ini apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan. Sekarang nak solat. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ulang 7 kali. Sah. Ma tayassara min. Bacalah apa yang mudah bagi you. Melahirkan pelbagai tafsiran. Tapi semuanya nak faham bahasa mudah itu. Mudahnya Islam. Islam itu mudah. Tapi jangan buat-buat mudah. Oh, Islam mudah. Oh, bagus. Tak payah semayang. Islam mudah. Terima kasih doktor. Tak payah puasa. Itu buat mudah. Ini kita kata beramal mengikut yang mudah yang Nabi ajar. Itu saja. Beramal mengikut cara mudah yang Nabi ajar. Kita nak berpuasa ikut yang mudah, senang. Nak puasa betul-betul ni punyalah senang. Tak makan, tak minum, tak jima, niat. Senang. Tiba-tiba ada lagi tambah. Bukan sekadar itu. Tak. Bukan sekadar itu. Jika buah hasil keluar dari lubang masuk balik, batal. Allah, ya ilahi. Tepuk dahi. Cakap pasal buah hasil pula dah. Nabi kata jangan makan, jangan minum, jangan jima. Tak ada kaitan dengan buah hasil. Tambah pula dah. Tambah pula dah. Kemudian jika pergi jumpa doktor, doktor periksa lubang telinga, masuk alat, nak teropong, tengok kegendang pecah ke tidak. Dia masuk satu benda, benda tu dimasukkan dalam rongga telinga. Dah Allah malakasum tu batal pula puasa. Tak boleh puasa pula dah. Padahal tanyalah pada pesakit, ni doktor masukkan benda ni kenyang tak? Kenyang tak? Doktor masukkan peluru ni kat telinga, kenyang tak? Kenyang. Batal. Mana ada manusia kata kenyang? Lubang telinga ni rongga, bukan rongga mengenyangkan. Tak ada kaitan dengan batal puasa. Kita pergi tambah, plus. Akhirnya benda tu mudah, jadi ghaflah. Sembahyang punyalah senang. Bacaan pun senang, ditambah. Adapun rakaat pertama selepas baca Fatihah, hendaklah baca surah ini. Allah. Rakaat kedua, hendaklah baca surah ini. Ya Rabbi, pakai tak semayang langsunglah macam ni. Ingat Fatihah saja. Ada lagi yang kena baca. Padahal taklah wajib. Kalau kita terangkan, kalau tahu bagus. Tahu, okey, ambil yang mudah yang kita tahu. Tak tahu tak apa. Senang. Tapi bagi susah kena baca itu. Pergi pula Mekah, nak tawaf tu punyalah senang, ikhlas, bacalah apa yang kita tahu. Tak, kena baca ni. Jadi bakal haji dan bakal hajah tak hafaz, jalan pegang kitab. Padahal tak payah pegang kitab. Bacalah apa yang kita tahu. Apa you tahu? Subhanallah tahu? Subhanallah tahu. Mudah kan? Mudah. Jangan. Subhanallah, tumpukan perhatian. Ni ramai ni. Ramai. Latar belakang pelbagai, perangai pun beza. Ada yang jalan macam tu. Kita Melayu ni tawaduk. Sampai tawaduk tak kena gaya. Jalan. Labbaik Allahumma labbaik. Pum, terpelanting. Macam kapal terbang langgar awan. Berdebum. Menjunam pula jatuh ke bawah. Mana Tok Wan? Ni dia. Tarik naik atas balik jalan. Nak pegang buku you. Sebab orang ajar ni kena baca. Kena baca. Padahal tak kena baca, tak payah baca. Mudah. Kita cipta susah. Akhirnya haji tak sempurna. Balik dia mongon. Tok Arab ni kasang no. Kau cerita Tok Arab kasang. Dia tu lembut lah gunungnya. Lembut sangat. Jadi itu konsepnya. Islam ni mudah.
Tapi jangan buat-buat mudah. Cukuplah dengan kemudahan yang sedia diberikan, insya-Allah. Maka bacalah apa yang mudah daripada Quran. Sambungan ayat. Alima an sayakunu minkum mardha. Allah tahu ada dari kalanganmu yang sakit. Allah tahu ada dari kalanganmu yang bermusafir di muka bumi mencari kurniaan Allah. Musafir kerana pekerjaan, kerana bisnes, macam-macam musafir. Yadribuna fil ard, kalimat umum. Yadribuna, itu bahasa Arab. Yang baru belajar bahasa Arab, dia ingat yadribu, dia kata, oh ni dari doraba. Doraba bahasa Arab pukul. Doraba bahasa Arab, doraba pukul. Ni baru belajar bahasa Arab. Pukul, yadribuna fil ard, dia pukul bumi. Oh, weh. Dia apa ni, Hercules apa? Bukan, bahasa Arab, dia kaya. Yadribuna fil ard, bukan pukul bumi. Berjalan, bermusafir di merata tempat di muka bumi. Mereka rajin ke sana sini. Sekejap Indonesia, sekejap pergi Aceh, kemudian Kok Diang, kemudian Ho Chi Minh City, kemudian Dubai you. Kenapa? Kerana bisnes. Bisnes minyak dan juga cookies. Jadi bisnes. Jadi insya-Allah, Allah kata Allah tahu. Allah tahu. Padahal ketika ayat ni turun, ini mukjizat. Saya ulangi, ketika ayat ni turun, surah Al-Muzammil turun, dia turun ketika awal Islam. Dia berkaitan dengan awal Islam. Episod Makkiyah, umat Islam tertekan. Tak ada lagi sahabat yang merantau sana sini dengan bisnes, tak ada. Tak ada. Tapi Allah sebut siap-siap. Itu ulama yang menganalisis mengatakan ini satu isyarat mukjizat Quran. Allah bagi tahu apa yang akan berlaku pada umat. Umat akan jadi besar jumlahnya, hebat bidang kerjayanya, sehingga mereka akan kuasai bumi, pergi ke sana kemari, yadribuna fil ard, buat bisnes, buat macam-macam projek di muka bumi. Pernyataan Allah tentang kehebatan umat akhirnya. Tapi peringkat awal itu masih lemah. Terhalang, tersekat, tersempit, menderita. Tapi Allah beritahu kamu akan pemusafir di alam ini. Ya bertahuna min fadlillah, mencari kurniaan Allah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan sebagian kamu akan berperang fi sabilillah. Padahal ketika itu kewajipan perang belum ada. Suasana Makkiyah, belum hijrah, kewajipan perang belum ada. Tapi Allah bagi tahu siap-siap. Bentuk mindah. Bentuk mindah. Akan ada sebahagian daripadamu yang akan berperang satu ketika nanti. Allah tahu. Itu Allah sebut wa'alima, Allah tahu. Allah bagi tahu apa yang dalam ilmu Allah yang kamu belum tahu. Dalam ilmu Allah, benda itu pasti berlaku. Tapi kamu tak tahu. Aku beritahu. Umat Islam akan bermusafir di alam ini dengan projek dan aktiviti mereka. Ada yang akan berperang, tapi kewajipan perang belum ada. Ada yang akan berperang, tapi kemudian. Maka Allah mengambil kira senario latar belakangmu, Allah ambil kira. Islam mengambil kira keadaan kita. Itu yang kita kena faham. Sebab Allah ambil kira, maksudnya Islam ambil kira. Sebab itu dalam Islam ada hukum azimah. Hukum azimah dan hukum rukhsah dalam Islam. Ulama kaji syariat, maka dikeluarkan kesimpulan. Dalam Islam ada hukum azimah. Apa dia hukum azimah? Hukum asal. Ini haram, ini wajib. Hukum asal. Tapi dalam suasana tertentu hukum berubah jadi rukhsah. Rukhsah artinya kelonggaran. Hukum asal tegas. Tiba-tiba diberikan kelonggaran, tidak tegas lagi. Mengapa tidak tegas lagi? Sebab senario berubah. Masya Allah. Senario berubah, dari azimah, hukum bertukar, jadi rukhsah. Contoh kita berpuasa di musim Ramadan. Wajib berpuasa.
Syarat wajib telah kita faham. Muslim, muslimahnya, balighnya, tidak haid, tidak nifas, begitu seterusnya. Oh, saya boleh berpuasa. Saya okey. Kita pun berpuasa. Tengah-tengah berpuasa sakit, kena denggi. Denggi you. Tempat tinggal kita dipenuhi nyamuk-nyamuk Aedes. Parit tersekat. Orang takbir Allahu Akbar, lupa pasal nyamuk. Allah Maha Besar cipta nyamuk. Dia bela nyamuk. Lupa yang duk kata Allahu Akbar tu kebersihan juga kena jaga. Yang duk takbir Allahu Akbar tu lupa tentang kebersihan. Semua duk kejar malam Al-Qadar. Akhirnya nyamuk pun kejar kita. Lupa bab kebersihan, nyamuk punyalah banyak. Dapat demam denggi. Sakit badan doktor, demam sakit badan, loya muntah. Pukul 10 pagi. Bolehkah berbuka? Boleh. Asalnya tidak boleh, tapi senario berubah. Demam, sakit, dapat rukhsah, sila buka. Tak berdosa, ganti di lain hari. Masya Allah. Ibu mengandung, sakit. Bolehkah saya berbuka? Saya tak tahan lagi sakit ini. Boleh. Silakan. Saya bermusafir lebih daripada 2 marhalah. Saya perlukan kesihatan. Bolehkah saya berbuka? Boleh. Orang tua, ibu saya kena makan ubat sehari 4 kali. Dia sakit jantung, sakit buah pinggang, buat dialisis. Dia nak berbuka, bolehkah? Boleh. Dia berbuka ini kena ganti balik ke? Dia penyakit yang kronik sampai bila-bila. Tak payah berpuasa dah. Bayar saja fidyahnya. Masya Allah. Itu semua bahasa rukhsah. Bahasa rukhsah. Sehingga kan ulama mengatakan bagaimana pula dengan ibu ini. Ibu ini mengandung. Ibu ini mengandung. Kemudian dia terpaksa bagi susuan pada anak. Anak pula tak ada benda lain. Susuan ibu saja. Mungkin berlarutan sampai 2 tahun. Paling kurang bagi setengah orang mungkin 6 bulan, setahun. Biasa. Bagi orang Islam yang memang nak beramal dengan beri susuan ibu ini, setahun. Setahun. Jadi, lepas melahirkan anak, setahun dia beri susuan pada anak. Dan dia jika tak makan, tak minum, mencukupi, susuannya kurang, menjejaskan baby. Doktor, saya kena makan dan minum. Jika tidak, menjejaskan baby, menzolimi anak saya, memudaratkan dia. Perlukah saya berpuasa? Oh, boleh berbuka. Boleh. Boleh. Rukhsah. Rukhsah. Jadi tahun ini kebetulan dapat baby, maka dia pun terpaksa berbuka, tak puasa 30 hari. Kalau ikut hukum asal, kena ganti you. Kena ganti 30 hari. Kena ganti. Tiba-tiba ingat tahun depan nak ganti. Bagi sesuan setahun, tahun depan nak ganti. Tengah-tengah nak ganti, mengandung pula. Kata orang utara, lekat lagi seorang. Ya. Lekat lagi seorang. Ni bahasa utara ni ya. Ceramah kat Penang. Lekat lagi seorang. Loya muntah sakit. Doktor, saya memang berniat nak puasa Ramadan. Ni lagi seorang pula. Lagi seorang. Saya nak puasa tak boleh. Jadi haruskah saya berbuka? Yang lepas sebab bagi susuan. Tidak. Sebab mengandung pula. Bolehkah? Boleh. Boleh. Tapi tak qadha lagi yang lepas. Oh, tak qadha lagi. Tak apa, insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Lepas itu tak puasa tahun yang berikutnya. 9 bulan. Lebih kurang dah nak masuk setahun dah. Lepas itu dapatlah baby. Bagi susuan pula lagi setahun. Lagi setahun bagi susuan. Tahun ketiga tak boleh puasa sebab apa? Bagi susuan.
30 kali 3 ni 90 hari nak qada. Allah, ini kes naya, dia kata. InsyaAllah tahun keempat saya azam nak qada. Maksud tahun keempat lekat lagi seorang. Doktor lekat pula, ambil subuknya hampa. Lekat pula. Lekat pula. Habis tak boleh puasa lagi. Azam dah ada, tak boleh buat. Cerita yang macam tu. Ni ulama ni dia tulis begitu. Kemungkinan mungkin pernah berlaku dululah. Tak ada OCP, tak ada IUCD ni. Cerita dulu. Lekat pula tahun keempat pun tak boleh puasa sebab mengandung. Dapat anak, susuan lagi setahun. Tahun kelima pun tak boleh. Dapat 10 orang anak macam tu. Dapat 10 orang anak, 20 tahun tak puasa, nak qada 30 kali semua tu. Hitam. Di ulama bincang azimah dan rukhsah. Masih tajuk sama. Adakah wanita ini dapat kelonggaran? Kelonggaran macam mana? Tak perlu qada, bayar fidyah sahaja. Itu perbincangan. Maka ulama kesian pada wanita, kesian pada ibu ni. Dia bukan sengaja tak puasa. Demi anak. Anak ini mujahid masa depan. Umat masa depan. Penting dia didik. Beri makanan yang cukup. Berkhasiat. Perlukah dia qada? Maka ada ulama mengatakan tak payah qada bagi wanita macam ni. Payah fidyah sahaja. Rukhsah. Kena faham Islam macam tu. Jika tak faham Islam yang ada azimah rukhsahnya, kita duk tegas saja. Wahai isteriku, kena puasa juga. Ini perintah Allah dan perintah abang. Sakit isteri dia. Sakit. Silap hari bulan saman suami masuk mahkamah. Jadi sebab apa? Suami tak faham. Ini semua kita kait dengan ayat tadi. Allah memahami. Allah memahami ada sebahagian daripada kamu yang sakit, ada rukhsah. Sakit nak bangun malam, tak payah. Ada bermusafir di muka bumi, nak bangun malam, jadi sunat sekarang, tak payah. Tapi jika boleh, bagus. Tapi jika susah payah, tak payah. Ada yang berperang, nak kena bangun malam juga ke? Peperangan tu pun jihad fi sabilillah, tak wajib solat malam, tak payah. Allah ambil kira. Itulah Islam. Diberikan kelonggaran atas perkiraan-perkiraan yang kita sebutkan tadi. Akhirnya Allah kata, faqra'u ma tayassara min. Diulangi. Bacalah apa yang mudah daripada Quran. Jangan paksa-paksa diri. Baca yang mudah. Hafal banyak mana? Allah, hafal qulhu saja dengan qul a'udzu birabbin nas. Bacalah apa yang mudah. Jangan siapa mengatakan, "Oi, ini 4 lebay qulhu." Jangan kata, "Ini 4 lebay qulhu rupanya." Tak ada surah lain dia hafal 4 lebay qulhu. Lebay juga dia. Koman-koman pun lebay qulhu, lebay juga. Allah terima. Siapa kita nak mencaci dia? Allah terima. Allah kata, baca yang mudah bagi you. Ini mudah bagi you, baca. Yang dah hafal macam-macam tu, Masya Allah, baca. Jadi itu. Kemudian Allah sambung, wa aqimus solah wa atuz zakah. Ini diturunkan awal, tapi sudah ada perintah wa aqimus solah. Sebab itu saya sebutkan tadi, ulama merumuskan di peringkat awal Islam pun kewajipan solat sudah ada, tapi belum didisiplinkan dalam bentuk solatnya 5. Belum didisiplinkan dalam bentuk solatnya 5. Solat malam sebagai contoh kewajipan, insya-Allah. Kemudian wa atuz zakah. Peringkat awal Islam kena keluar zakat ke? Nampak perbincangan ulama. Peringkat awal Islam kena keluar zakat ke? Keluar zakat ni artinya harta kita keluarkan sedikit untuk perjuangan. Ya, peringkat awal Islam konsep itu sudah ada. Dia latih dah untuk berkorban demi agama. Walaupun peringkat awal Islam, tapi belum lagi didisiplinkan
dalam bentuk zakat dengan asnaf-asnafnya. Belum lagi didisiplinkan persen-persen, peratus-peratus pengeluaran zakat. Belum. Tapi kalau kamu ada lebihan, keluarlah. Apa yang mudah daripada apa yang kamu ada. Apa yang mudah bagimu, keluarkan sedikit untuk perjuangan Islam. Sudah ada latihannya. Sudah ada latihannya. Sebab itu kita peringatkan diri kita, zakat fitrah ya. Di Pulau Pinang, RM RM7, jangan lupa. Dan sedekah ini biarlah laju ya. Sekarang kita dapat tahu rombongan sudah bertolak pergi ke Gaza. Bertolak semalam. Semalam sahabat kita dah bertolak pergi ke Gaza. Antaranya pensyarah USM, sahabat kita lah, dah bertolak. Dan bawalah harta benda duit yang ditermuakan di Malaysia. Tapi keperluan mereka berterusan. Kalau boleh musim Ramadan ini, keluarlah sedikit untuk Gaza. Keluarkan. Sedekah paling baik, sedekah di musim Ramadan. Rasulullah mengikut riwayat bersegera bersedekah sehingga dikatakan kelajuan tangan macam angin. Persis angin hujung. Nabi musim Ramadan lagi laju. Tidak Ramadan pun laju. Ramadan lagi laju. Up. Kemudian sekarang kita tengok pula isu kebuluran di Somalia. Ya Rabbi, kesian Somalia ya. Keluar duit, tolong. Saya bila tengok Somalia rasa tak seronok nak raya. Kita duk kira Allah baju baru kan. Tengok Somalia nak fikir baju baru untuk anak-anak pun tak seronok. Tapi mereka tidak faham. Cuma yang boleh pesan. Okey, masuk akaun, cari akaun. Bagi segera, tolong mereka. Bagilah apa yang kita boleh. Mata yasara, apa yang mudah bagi kita. Lagi tak masuk akaun Somalia ni, kita jangan raya. Saya beritahu keluarga saya, masuk akaun Somalia, insya-Allah bolehlah fikir bab raya. Lagi tak masuk akaun Somalia untuk bantu mereka, kita jangan raya. Keluarkan duit, bantu mereka. Tak banyak sedikit, mesti masuk akaun di musim Ramadan. Tidak tengok wajah budak-budak cengkung, ya Rabbi, anda boleh seronok lah. Seronok? Tak boleh. Sikit cukup. Maka kita belajar ini dari mana? Dari Quran. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Tegakkan solat, keluar zakat. Zakat tu pengorbanan harta benda. Harta benda, itu zakat. Bila sebut zakat, ya banyak pengorbanan. Tenaga ni pun pengorbanan. Betul. Bila sebut zakat, dia berkait harta benda. Khusus. Solat, zakat. Zakat, disebut zakat, selepas solat, harta benda. Keluarkan. Mereka awal pun diwajibkan. Tambah kita sekarang, syariat telah pun sempurna, Masya Allah. Wa aqimus solah wa atuz zakah wa aqridullah qardan hasana. Apa maksudnya? Ini tambahan yang menarik. Wa aqridullah qardan hasana. Dan berikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Ini bahasa kiasan. Mana Allah terima pinjaman, tapi kiasan. Kita labur untuk kebaikan. Allah sebut, kamu melabur untuk kebaikan seperti beri pinjaman kepada aku. Itu bahasa Allah. Bahasa Allah hendak menampakkan kepada kita, jika pinjaman, aku bagi balik. Aku bagi balik. Maksudnya dapat balik. Tapi yang you dapat balik ni, lagi baik. Sebab itu Allah kata, qardan hasanah, pinjaman yang terbaik. Pinjaman yang terbaik. Pinjaman. Kita labur, Allah bagi lagi baik. Berganda-ganda. Itu pinjaman Allah.
Beri pinjam, Allah bagi balik ganda-ganda. Bagus ni. Allah bagi balik ganda-ganda. Beri pinjam pada Allah, Allah bagi balik ganda-ganda. Macam ni bagus. Bagi ke Allah 1,000, dia bagi balik 70,000. Bagus ya. Ya Allah ambil 1,000, bagi balik, aku bagi 70,000. Macam ni ambil pinjaman banyak lagi. Nak bagi lagi untuk Islam. Sila, aku bagi lagi ganda. Ini pinjaman yang bagus. Tak ada bank yang bagi macam tu. Bank katok kepala lagi ada. Ni Allah nak bagi ganda-ganda. Itu bahasa Allah, analogi. Sebab itu apa yang kita keluarkan sebenarnya langsung tidak merugikan. Itu rangsangan. Ini motivasi Allah. Quran memberi motivasi pada kita. Pinjaman yang baik, tidak merugikan. Aku bagi balas berganda-ganda. Dan aku berikan benda lagi baik daripada apa yang kamu berikan. Itu bahasa rangsangan daripada Quran. Sebab itu sambungan ayat ialah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khair wa a'zama ajra. Dan apa saja yang kamu perbuat bentuk kebaikan untuk dirimu, kamu peroleh balasannya, balasan paling baik dan paling besar. Paling baik, paling besar ganjaran yang Allah nak berikan, paling baik, paling besar. Kamu berikan tak setara mana. Aku nak bagi paling baik, paling besar. Masya Allah. Sebab itulah di musim Ramadan jangan lupa zakat fitrah. Jangan terlajar sampai dah sembahyang raya baru teringat, ya Allah, zakat fitrah terlupa. Dia bukan zakat fitrah lagi. Tapi tak cukup sekadar zakat fitrah, lagi juga sumbangan-sumbangan yang lain, sebab keperluan umat sekarang semakin mendesak. InsyaAllah ya. Allah bagi paling baik, paling besar ganjaran. Wastaghfirullah. Penutup ayat. Penutup ayat. Wastaghfirullah. Minta ampun kepadanya. Kita pusing dunia. Yadribuna fil ard. Bermusafir. Berekonomi. Berjuang. Memberi pinjaman dalam bentuk membantu umat Islam. Perjuangan umat Islam. Fakir miskin dibantu. Di samping kita solat. Semua itu kita buat. Tapi jangan lupa ada kekurangan. Dalam proses kita lakukan kebaikan, kadang-kadang cuai itu masih ada. Ada juga kecuaian. Bagi-bagi duit, merungut juga sikit. Merungut juga sikit. Katalah dah bagi kat Gaza. Kemudian, Somalia pula. Somalia pula. Merungut sikit. Kemudian datanglah orang minta sedekah. Dia boleh lagi. Bagi juga tapi hentak kaki. Bagi juga tapi geram. Macam tu. Ambil lah. Ambil lah. Ambil nada tu bagus sungguh, kata orang kampung. Bagus sungguh nada tu. Yang amat Allah ni kalau boleh tak mau ambil. Nada begitu aku tak hendak. Tapi dah lapang sangat, ambil juga. Lapang, maksud lapang betul. Ni kena ambil, nak beli nasi. Kenalah ambil juga. Tidak perlu nada begitu. Aku pun tak teringin. Tapi terpaksa buat macam mana? Terpaksa. Kita pemerungun. Tercuailah terlupa. Allah. Penuh sungguh fakir miskin. Mintalah kat kerajaan. Kerajaan kan duit banyak. Ni ada kementerian-kementerian ni. Menteri pakai lawa-lawa. Juallah rantai satu. Wah, mongun. Saja nak cerita rungutan tu. Saja. Bukan nak kata apa. Mongun. Kemudian, lepas sembahyang tarawih. Astagfirullah. Dengar tazkirah ustaz. Astagfirullah. Rupanya Allah hantar manusia pada aku. Nak bagi aku peluang menderma. Aku lupa. Dia tak hantar ke orang lain. Dia hantar pada aku. Padahal jika aku bagi sikit pun dengan senyuman, dengan ikhlas, dah bermakna dah. Bukan mesti banyak. Tapi banyaknya merungut. Bagi itu tak banyak.
banyak merungut. Ya Rabbi, kalau aku tutup mulut aku tadi alangkah bagusnya. Cuai. Allah firman, wastaghfirullah, minta ampun. Ask for Allah's forgiveness. Ya Allah faham kamu ni terlupa. Dah bagi banyak dah. Nak bagi lagi ke? Terlupa. Harta ini bukan kamu punya sebenarnya. Allah punya. Dipinjamkan sekejap pada kamu. Terlupa. Minta ampun. Ini spesialnya penutup surah Al-Muzammil. Masya Allah ya. Fastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Sebenarnya, sesungguhnya Allah pengampun lagi maha penyayang. Itu penutup Muzammil. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, seperti yang saya sebutkan pada sesi yang lepas, walaupun satu ayat hari ini, tapi satu ayat yang banyak iktibarnya. Satu ayat yang bermakna sangat pada kita di penghujung Ramadan ini. Pertama sekali kita dirangsang untuk hidupkan malam. Tidak banyak, sedikit hidupkan malam. Dengan istighfar, dengan solat, dengan doa, dengan tawajuh, dengan munajat. Semua itu kita isikan walaupun sekejap kerana dia. Kerana dia Azza wa Jalla. Itu iktibar yang pertama yang sama-sama kita kutip. Dan yang keduanya, bacalah yang mudah daripada Quran. Kalau kita Al-Hafiz, kita hafaz semua, Masya Allah, banyak yang boleh kita baca. Tapi bukan semua Al-Hafiz. Kita baca apa yang mudah bagi kita. Kita dah hafaz Fatihah. Apa salahnya mengulang-ulangi Fatihah? Jika itu saja yang kita hafaz. Dalam solat pun demikian. Tapi alhamdulillah rata-ratanya kita hafaz lebih. Juz Ammanya, surah Yasinnya, surah Al-Mulknya. Semua ini kita hafaz sedikit sebanyak, ulang-ulangi. Bacalah apa yang mudah. Maka dekatkan diri dengan ibadah, dengan membaca Quran, tapi seelok-eloknya membaca dengan kefahaman. Tadarus dengan tadabbur, insya-Allah. Itu lebih baik, insya-Allah. Kemudian yang ketiganya, menceritakan Allah memahami. Maka itulah Islam. Islam mengambil kira keperluan kita. Satu hukum pada asalnya begini, boleh berubah jadi ringan. Justru dalam Islam ada hukum azimah dan rukhsah. Azimah, hukum asal yang tegas. Rukhsah, hukum kelonggaran. Hukum itu jadi longgar kerana sebab musabab yang tertentu. Sebab musabab itu apa dia? Tengok keadaan. Ada yang bermusafir, ada yang sakit, ikut keadaan. Yang bermusafir, rukhsahnya semayang boleh jamak dan kasar. Tapi semayang masih berdiri. Semayang masih seperti sedia kala. Tapi boleh jamak dan kasar. Sebab musafir ada kelonggaran. Yang sakit, semayangnya tak payah berdiri. Bermusafir masih kena berdiri sebab dia tak sakit. Sekarang isunya sakit. Dia tak payah berdiri, boleh duduk. Tak mampu, boleh berbaring. Tengok keadaan. Tetapi ada rukhsah, ada kelonggaran, ikut keadaan. Itu iktibar yang ketiga. Dan yang keempatnya, Allah pasangkan dua ini secara berulang-ulang. Tegakkan solat, keluarkan zakat. Dua yang penting. Tegakkan solat, hubungan dengan ilahi. Keluarkan zakat, hubungan dengan manusia. Itu agama. Jaga dua penjuru ini. Maka syariat mewajibkan dua-dua ini, dua penjuru ini. Cuma kita kembangkan dalam bentuk yang lain. Solat yang 5 wajib, kena buat. Hubungan dengan Allah yang wajib, tapi tambah dengan yang sunat-sunat. Keluarkan zakat, zakat fitrah, zakat-zakat harta benda yang wajib, tambah dengan derma sunat. Maka ada hubungan dengan ilahi, ada hubungan dengan makhluk. Kita jaga dua penjuru itu, kita berjaya.
dan Allah berikan ganjaran yang banyak, yang besar pada kita. Dan akhirnya wastaghfirullah itu aktifan yang kelima, minta ampun selalu. Hatta Nabi SAW yang maksum, walaupun baginda langsung tidak berdosa, tapi masih beristighfar mengikut setengah riwayat 70 kali sehari semalam. Nabi maksum tidak berdosa, minta ampun istighfar sepenuh hati 70 kali sehari semalam. Kita yang berdosa ni macam mana? Itulah penekanan pada wastaghfirullah, minta ampun pada Ilahi. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, tamatlah perbincangan surah nombor 73, surah Al-Muzammil di penghujung Ramadan ini. Alhamdulillah, susunannya Allah izinkan cantik di penghujung Ramadan kita pun tamat perbincangan surah Al-Muzammil, orang yang berselimun. InsyaAllah pada sesi yang akan datang kita masuk pada surah 74 Al-Muddathir. Al-Muddathir ada perkaitan juga dengan Al-Muzammil, walaupun isinya itu ada perbezaan sedikit sebanyak. Dia juga surah-surah yang awal diturunkan ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi kita buka pada soalan, dan minggu depan saya rasa kita boleh bercuti lah kot. Memandangkan dekat sangat dengan Syawal, mungkin ada pelajar-pelajar atau siswa-siswi yang tinggal luar Pulau Pinang, mungkin Sabtu Ahad hendak balik ke kampung. Jadi Ahad depan kita berehat, cuti dari tafsir, alhamdulillah, sebagai persiapan belum raya. Ahad lagi satu pun cuti, sebab Ahad depan cuti persiapan raya. Ahad lagi satu cuti sebab nak raya. Bersiap untuk raya, tak raya macam mana? Jadi 2 Ahad cuti. Ahad depan siap untuk raya, Ahad lagi satu raya. Jadi insya-Allah 2 Ahad kita cuti, insya-Allah. Jadi sekali-sekala kita cuti. Ustaz pun nak cuti juga, kata setengah orang. Ustaz pun nak cuti ke? Ustaz pun nak cuti juga. Jadi kita cuti minggu depan dan Ahad lagi satu, insya-Allah ya. Jadi kita sambung untuk mengkaji surah baru pada Ahad ketiga selepas ini, insya-Allah bulan Syawal, insya-Allah. Jadi saya ingat banyak lagi soalan, kita tunggu lepas raya. Ya, lepas raya banyak lagi. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak atas perhatian. 12 lebih. Rasanya kita berhenti di sini. Saya ulangi, minggu hadapan cuti sebelum raya. Minggu lagi satu cuti kerana berhari raya. Dan selepas itu puasa 6 pun dah kita mulakan. Kita datang semula untuk surah Al-Muddathir. Dan taqabbalallahu minna wa minkum, itu ucapan sambutan Aidil Fitri. Walaupun kita di 10 terakhir Ramadan, tapi kita ucapkan juga taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima segala amal kita. Itu ucapan yang sebaik-baiknya untuk sambutan Ramadan dan juga Aidil Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmatan wa nura. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana allahi wa na'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.